iaitu berkenaan dengan satu isu bila mana kita sebut tentang talak ini. Isu ni ianya menjadi konflik zaman berzaman ataupun menjadi polemik zaman berzaman, iaitu isu menceraikan isteri dengan talak 3 sekali lafaz. Adakah yang akan jatuh itu 1 talak ataupun akan jatuh 3 talak? Jadi kita nak dengar daripada pandangan Sahibus Samahah, apakah pandangan yang dilakukan ataupun yang dijalankan di negeri Perlis ini dan perbezaan pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan isu ini. Jadi dipersilakan kepada Sahibus Samahah, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi moderator Al-Fadhil Ustaz Qarni, yang saya kasihi timbalan saya Datuk Ustaz Fadilatul Ustaz Tajul Urus Abdul Halim. Tuan-tuan kenal timbalan mufti? Orang Kelantan main dah dekat nak setahun dah. Dah setahun dah. Jadi kadang-kadang saya pergi masjid saya sebut lah, takut tuan-tuan tak kenal. Pengurusi masjid Dr. Mukris ni juga salah satu daripada planning kita. Bukan kata yang tak ada doktor, tak profesional ni tak bagus, bagus juga. Tapi kita nak try negeri Perlis ni, pengurusi dia buat pensyarah universiti lah, macam-macam ni kan. Profesional kod ada iklim baru kan. Dengan kepakaran mereka tu boleh, harapnya boleh membawa sesuatu ke masjid. Itu bukan menafikan orang lama-lama tak pandai, orang lama-lama pun pandai juga. Kadang-kadang ilmu satu hal, pengalaman satu hal yang lain. Tapi ini dengan banyak ni doktor, profesor kat negeri Perlis ni pakat jadi pengurusi lah ni. Mudah-mudahan kita tengok persaingan yang sihat masjid-masjid ni. Kita terima kasih. Saya tanya staf saya, kita nak pergi ziarah masjid ni nak cakap tajuk apa? Oleh kerana staf saya yang saya tanya tu staf perempuan, dia kata cakap tajuk talak. Barangkali mungkin banyak isu-isu talak. Jadi kita pilih tajuk talak ni supaya Ustaz Qarni menghimpunkan soalan. Jadi saya akan cuba jawab apa yang termampu. Sebelum saya jawab soalan Ustaz Qarni ni, saya nak bagi gambaran dulu tuan-tuan. Takkan tiba-tiba terus cerita nak bagi talak ni. Macam yang Ustaz Qarni sebut tadilah, pasal isu talak ni sebahagiannya orang tak faham. Islam, talak ni apa? Mula-mula talak ni apa? Talak ialah bahasa Arab. Kita ada suratul talak dalam Quran. Kan? Bahkan Allah sebutkan Nabi, ya ayyuhan Nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kan? Jadi talak ni maksudnya apa? Hallu qaidun nikah bil lafdh talaq atau nahwihi, kata para ulama. Kita rongkai buang pernikahan itu dengan lafaz talak ataupun seumpamanya. Menikah ni Allah Ta'ala, kita menikah perempuan tu jadi isteri kita, kita jadi suami dia, dihalalkan hubungan lelaki dan perempuan dengan nama Allah Azza wa Jalla, dengan lafaz saja. Kalau tak shake hand pun tak perlu shake hand. Aku nikahkan kau dengan anak aku, aku terima nikahnya, sah. Ada saksi kan, cukup 2 orang saksi, sah. Jadi oleh kerana kita kahwin itu dengan apa? Dengan lafaz. Cerai juga dengan lafaz.
Di dalam agama, sebahagian agama macam Kristian, cerai tak boleh. Dia haramkan cerai. Keizinan untuk bercerai yang berlaku dalam masyarakat barat sekarang ni ialah merupakan seolah-olah pengisytiharan terbuka menentang ajaran Injil ataupun Bible lah. Bukan Injil Isa tu, Bible yang ada kat mereka tu. Tak boleh cerai. Mereka menikah selama-lamanya. Tapi Islam bila datang, Islam mengetahui Allah pencipta. Allah is the creator of human being. Allah adalah pencipta kita. Jadi Allah Ta'ala tahu masalah kita. Kadang-kadang bukan mesti serasi. Kadang-kadang ada masalah. Maka dia benarkan perceraian. Tapi perceraian yang dibenarkan itu asalnya mahzur, dilarang. Melainkan jika ada keperluan. Tak boleh orang saja-saja menikah 2 hari cerai, menikah 2 hari cerai. Sebab itu ada hadis yang nanti kita akan baca bagaimana Nabi SAW kata, ayyuma mra'atin sa'alat zawjahat talaq falagisa fima ba's fa haramun 'alaiha al-jannah. Siapa mana-mana perempuan minta talak pada suami dia dalam benda yang tak ada apa masalah pun. Kok kata dia tak suka, tak boleh reaksi, suami dia kaki baran ke, dia menikah dia paksa. Tak ada. Saja dia syok-syok terai sana, terai sini. Fa haramun 'alaihi al-jannah. Haram ke atasnya surga. Dia diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi tak dilarang talak melainkan keperluan. Ada keperluan boleh. Pun jumhur majoriti ulama memakruhkannya talak ini. Okey. Sebelum nak masuk tajuk ni, saya tak mau sekali terus talak ni. Sekali kalau ada potong ni, dia kena potong ikut susunan saya ni. Kalau tidak nanti dia keliru. Saya nak clearkan yang ni dulu. Nak membolehkan oleh kerana kita dah menikah, lepas tu nak pergi talak. Agama ni, ini yang kata hikmah ni agama. Dia buat semua ikatan, kalau boleh talak, kita tak sampai pada talak. Apa benda dia buat? Langkah-langkah dia. Pertama, agama suruh pilih perempuan yang sesuai dengan kita. Sesuai tu apa? Dia suruh kita utamakan apa? Agama. Tunkahul mar'atu li arba' dalam hadis Muslim. Li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Fadhfar bidhati din, taribat yadak. Wanita dikawini. Setengah orang kata kawinlah wanita kena 4. Salah terjemahan tu. Tak betul loh terjemah macam tu. Nabi bukan kata kahwin wanita kena 4 perkara. Nabi kata dikawini wanita kena 4 perkara. Normally orang menikah kena 4 benda ni lah. Nabi kata. Pertama pasal harta dia, hasabiha, pasal kedudukan dia, pasal jamaliha, cantik dia, pasal agama dia. Nabi kata kamu pegang yang agama tu, kukuh lah. Bukan Nabi tak ambil kira soal rupa, ambil kira. Taklah boleh menikah, hang pergi carilah mana-mana, hang kutip pergi lah. Omai kat aku. Tak boleh. Seorang Ansar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia nak kahwin. Nabi kata an-nazarta ilaiha? Kau dah tengok dia? Dia kata la. Nabi kata izhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'a. Dalam riwayat Imam Ahmad, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Nabi kata, kamu nak kahwin ya? Dah tengok ke? Tak tengok Rasulullah. Pakai jadi orang kira macam tu. Nabi kata, pergi tengok dulu. Kerana pada masa orang Ansar ada sesuatu. Sebahagian ahli hadis kata mungkin ada benda yang kau suka dan tak suka. Sebagian dalam riwayat Imam Ahmad kata fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, kerana itu akan menjadikan kamu lebih dapat berkasih sayang. Papa menikah, ya Allah, aku hidung macam ni tak minat. Tak boleh. Weh, aku Nabi suruh tengok dulu. Berapa dah tu? Pilih, tengok. Lepas tu kena bagi dia setuju, tak boleh kahwin paksa. Nabi tak bagi kahwin paksa.
Lagi apa lagi? Bahkan Nabi orang bercinta. Dalam hadis Ibnu Majah, satu anak yatim ni, dia bercinta dengan satu lelaki. Cinta, dua orang. Hak jaga dia, tengok nak kahwin, tak padan kawan ni, tak apa kaya, nak kahwin hak kaya sikit. Nabi kata, la yura lil mutahabbain mislun nikah. Riwayat Ibnu Majah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya kalau bercinta, bagi menikah lah Nabi kata. Nabi tak kata bercinta salah. Sebab tu saya hantar orang yang kata, tak apa, okey bercinta. Yang salah tu bila dia bertindak yang salah. Takkan dia tak cinta, tiba-tiba aku benci ke dia, kahwin lah, dia duduk cadang juga. Ada orang kata kahwin, cinta selepas berkahwin, tak apalah, itu teori. Tapi Nabi kata, la yura lil mutahabbain mislun nikah. Hadis Imam Ahmad tadi, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Itu lebih menimbulkan cinta di antara kamu berdua. Tengok dulu. Sebab ada khitbah. Hak atas mimbar ni kita panggil khutbah. Hak pi Minang kita panggil khitbah. Khitbah masuk pi Minang. Minang boleh tengok dulu. Hak biasa-biasa tak boleh tengok, hari itu boleh tengok. Kalau dia jenis pakai perdah, dia buka. Nak bagi. Lepas tu menikah ada tanggungjawab dia. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Nak bagi apa? Hidup aman damai. Tak jadi juga dia gaduh nak berkelahi. Kan? Wallati takhafuna nushuzahum fa'idhuhun. Lagi? Wahjuruhunna fil madaja'. Lagi? Wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kamu takut nusyuz, nasihat dia. Janganlah buat macam ni, salah. Nasihat. Tak makan nasihat dia. Katakanlah dia pula balas kata, hang nak nasihat, hang leteruk dah aku ni. Katakanlah, mudah-mudahan tak lah kan. Nasihat, fa'idhuhun, nasihat mereka. Wahjuruhun fil madaja. Tinggal tempat tidur. Tak usah duduk sekali. Malam jangan tidur sekali. Orang perempuan kalau dia ada cinta besar dia pada kita, kita tinggal tempat tidur dia rasa apa? Beratlah. Suami dia tak mau tidur dengan dia. Tapi kalau dia kata lega dia tak tidur dengan kau. Duk serabut dia dah. Tak larat aku nak dengar dia punya berdengkur dia. Sini orang dia panggil mengeroh. Berdengkur dia. Tak dengar cakap juga. Tak dengar cakap ni, nak tengok juga tak dengar cakap apa. Dia tak dengar cakap dalam benda yang ma'ruf. Kalau dia tak dengar cakap suami dia suruh pergi beli rokok, tak padan. Dia tak dengar cakap benda yang baik. Kata jangan duk pergi keluar untuk tutup aurat ke apa. Dia dah buat. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaja wadribuhun. Pukul. Oi, dengar yang ni dia patut betul aku duk tampak semua ni. Betul no. Pukul ni bukan suruhan bermaksud ada pilihan setelah suami tu layak lah. Kalau suami pun dia yang patut kena pukul, tak badan. Suami ni soleh, elok semua, cakap semua, bukanlah pukul hari ni rupanya boleh peringkat pukul dah. Aku kena pergi beli rotan lah ni. Bukan. Imam Syafi'i kata pukul dengan kayu siwak. Kayu apa? Kayu sugi tu. Maksudnya bukan nak bagi sakit, nak bagi rasa saja. Kata suami ni serius. Maksudnya tak pernah pukul saya ni. Maksudnya aku bersungguh. Tapi Quran kata, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika dia dah taat kepada kamu, jangan duk cari pasal. Jangan duk cari pasal. Tak jadi juga.
Apa Tuhan suruh tak jadi? Had tu yang kita pergi mahkamah. Had dia kata pergi cari hakam tu. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi hakam daripada keluarga belah pihak lelaki, hakam belah pihak perempuan. Mak bapak masuk mai campur. Bab menakan. Apa cerita anak-anak kita ni? Kan? Wa in aradu islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka ni Allah damaikan mereka. Tapi yang pentingnya apa? Banyak langkah dah tak boleh jadi dah. Barulah mari ke talak. Maksudnya bukan terus talak tu pun ada masa dia. Kut hari ni geram hari lah talak. Kena talak yang sunni. Talak ada dua, talak sunnah dengan talak bid'ah. Talak bid'ah tu haram. Bukan bid'ah ibadat je haram. Talak ada bid'ah. Dia panggil talak bid'i. Talak yang bid'ah. Talak yang sunni apa? Talak masa isteri suci tanpa disetubuhi. Talak masa tu. Tu sunni. Kalau masa isteri haid atau isteri suci tapi dah bersetubuh dengan dia, bid'ah, haram. Cuma ulama bincang jatuh ke tak jatuh. Sagi kalau ada soalan kita ni, haram. Lepas pada tu, lepas talak, ada pula bagi peluang lagi. At-talaqu marratan. Talak 2 kali. Fa imsakum bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Talak ni 2 kali peluang patah balik. Lepas talak sekali, boleh patah balik. Duduk seorang-seorang 3 hari. Nyesai aku pergi talak dia. Dia pun hantar masih kat kita. Kita pun duk tengok dia lintas. Kata aku patah balik, aku rojok. Boleh balik. Lepas tu main berkelahi pula dah. Talak lagi sekali. Boleh lagi. Berapa kali yang dah tak boleh? 3 kali baru tak boleh. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita bahawasanya bagaimana agama nak avoid daripada berlakunya talak. Melainkan sudah tidak ada pilihan. Jangan kita fikir Islam sagi pasal agama, sebahagian agama, dia akan kata Islam ni dia bagi menikah, dia juga yang punca orang talak. Hak duk berlaku talak ni, dia tak ikut proses yang telah Islam dah ajak. Tapi talak dia sah. Baru saya nak balik pada soalan Ustaz Qarni. Satu orang kata kat bini dia, aku talak hang 3 sekaligus. Berapa talak tu jatuh? Tu soalan dia. Pasal saya kata ni repelih lain sikit. Kan? Ramai orang juga. Ramai orang kat Malaysia ni. Dia talak 3 sekali bini dia. Yang talak 1000 baru dah. Geram. Dia kata kan. Sagi kita nak bincang lah. Sagi kalau ada masa saya pun nak sentuh kalau talak masa geram ni macam mana. Okey. Lepas dia talak, dia penin. Dia pun tak boleh pergi perlih. Okey. Jumhur para ulama, majoriti para ulama. Kita di negeri Perlis ni macam pengurusi sebut tadi, kita bukan tidak bermazhab, kita bermazhab. Tetapi kita tak mengikat hanya satu mazhab sahaja. Di dalam fatwa, kita nak selesai masalah, bukan nak tambah masalah. Manusia ni di dalam bab talak, ini jadi panjang tapi tak apa sebut. Saya nak penting. Dia ada 2 aliran. Tapi kita kena duduk di tengah. Aliran yang pertama, dia kira nak bagi jadi talak. Bila kita rujuk tanya pendapat dia, hang talak ada bini dah, pakai talak dah. Apa pun dia nak kira jatuh talak. Sedangkan agama duk usaha bagi tak jatuh. Pantang tanya dia saja.
Saya tadi terlintaslah hati, jatuh talak. Ada ustaz jenis tu, hak ceramah dalam radio macam tu pun ada. Dia 2 perlis tak ada, kalau ada 2 perlis ada, kita gam. Tak boleh, dia nak kira jatuh talak. Ada aliran sampai jelas jatuh pun duk kata tak jatuh lagi. Kita tak boleh. Kita nak tengok antara maslahah, kesederhanaan di dalam hal ini. Okey, memang majoriti para ulama kata talak 3. Bila orang talak, aku talak hang 3 sekaligus. Semua ulama sepakat ijma' jatuh talak. Cuma mereka berbeza pendapat, jatuh tu 3 ke jatuh tu 1, yang tu. Talak tu jatuh, sepakat. Tak ada beza pendapat. Tapi nak kira 3 ke, nak kira 1. Talak pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar dan 2 tahun awal pada zaman Omar, orang Islam talak ikut macam Quran kata. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak 2 kali. Yang ni 2 kali boleh rojok. Hak talak boleh rojok. Kamu imsak dengan cara yang ma'ruf, kalau nak lepas dengan cara yang elok. Ini yang Quran bagi arahan. Cumanya pada zaman Umar bin Khattab, Umar tengok orang dah mula main dengan talak. Lalu dia jatuhkan 3, jatuh 3. Sebahagian para ulama, seperti riwayat daripada Ibnu Abbas, dia orang talak 3, dia jatuhkan 1. Jadi para sahabat sendiri ada berbeza pendapat di dalam hal ni. Kita secara jujur, fakta ilmiah, kita bagi tahu, memang majoriti kata talak 3, jatuh 3. Tapi pilih pendapat yang menyatakan talak 3, jatuh 1. Berdasarkan nas itu, siapa yang sebut pendapat ni? Di kalangan ulama salaf ada menyebut tadi. Yang menyokong pendapat ini Ibnu Taimiyah, kemudian antara yang kuat zaman ni menyokong ni ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata yang ni menyelesaikan masalah. Orang Arab kekibaran, dia bagi sekali 3. Lepas tu pening lah. Lepas tu pening. Jadi tujuan talak tu, kata dia, untuk bagi orang peluang. Kalau talak tak boleh rojok dah, susah. Memang orang talak tu kadang-kadang macam-macam ada kat dia. Jadi di negeri Perlis ni, dia talak 3, yang untuk kali pertama jatuh 1. Perlis saja dalam dunia ni tak. Negara-negara teluk kebanyakan macam negara Arab, kebanyakan macam Perlis. Negara Arab. Tuan-tuan pergilah Qatar ke, Kuwait ke, Saudi ke, semua kebanyakan macam Perlis. Tapi ada tempat yang kadang-kadang mereka beza ikut qadi, tapi kebanyakan mereka sama dengan apa yang kita pilih. Bagi mengatasi masalah ni. Oleh kerana hukumul qadi yarfa'ul khilaf, mengikut kaedah, hukum pemerintah itu, keputusan qadi mengangkat perbezaan. Bila berlaku perbezaan, kalau tuan-tuan talak di negeri Kedah ataupun di Selangor 3, pergi kat hakim, dia kata 3, jadi 3 lah. Pasal benda khilaf. Dah pergi kepada pemerintah. Tapi kalau mai ke rujuk ke mahkamah di Perlis ataupun ni di bahagian agama di Perlis, dia akan kata for the first time, untuk kali yang pertama kita kira apa? 1. Kalau dia talak pula 10 ke berapa kali yang kedua, dia kira 2. Di atas khilaf di kalangan ulama ini. Katakanlah, itu saya dah sebut dah, tapi saya sebut pilah. Dia ni duduk di Perlis, dia yakin talak 3, jatuh 3. Dia pegang qaul jumhur ni. Dan dia talak 3, jatuh 3, dia yakin 3. Isteri dia pun yakin 3.
Dia pergi habaq kat pemerintah, kat mahkamah kata 3. Selesai masalah dia. Kami dah 3 kali dah talak. Habaq macam tu. Kalau dia di negeri yang lain, dia talak 3, digeram hari tu dia kata, aku talak 4. Bini dia kata, no, dah 4 habis. Tapi lepas tu dia kata dia menyesal, dia kata sebenarnya, bab menyesal ni nanti saya akan cerita, talak menyesal macam mana. Katakanlah kita ambil, dia kata sebenarnya silap aku biar 4 itu. Tapi aku sendiri percaya, macam diperlih dia pegang. Macam Qaradawi, Ibnu Taimiyah, benda-benda teluk dengan Arab ni. 3 je tu satu. Kalau isteri dia kata, saya pun faham macam tu juga. Dia pergi habaq kat mahkamah berapa? 1. Tapi isteri dia kata, no, abang dah kata 3. Dok 1, 3. Pergi mengadu kat qadi. Kalau qadi tu di negeri yang 3, dia kata 3, hukumannya 3. Kalau isteri kata 3, suami kata 1 ataupun sebaliknya, pergi mengadu di negeri yang mana mahkamah kata 1, hukumannya jadi 1 kerana dalam masalah perbezaan antara dua pihak ni, hukmul qadi yarfa'u khilaf. Hukum pemerintah mengangkat perbezaan pendapat.